Ya, lagi-lagilah sejak sempadan negara dibuka, betul, sektor pelancongan telah pun dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa sekarang ya, secara normal. Jadi apabila sektor pelancongan ini mula berkembang, betul, dari segi ekonominya bagus, tapi kita perlu lihat juga dari segi perspektif yang berbeza, Syafiqah. Contohnya, apakah kesan kalau seseorang itu menginap di hotel dan juga meninggalkan komen-komen di bawah tersebut, komen-komen setelah mereka menginaplah. Cuma persoalannya, adakah komen tersebut dia bersifat jujur ataupun sengaja untuk menjatuhkan hotel tersebut? Banyak perspektif sebenarnya. Kami tidak menyalahkan apa saja kerana itu hak kita untuk memberi komen. Tetapi hak sebagai pengguna, adakah itu betul untuk diletakkan dalam saluran yang betul, maksud saya? Ya, ini yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio, Encik Samsudin Muhammad Fauzi, yang di-Ketua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Maaf Zahir dan batin. Banyak kali kita bersiaran sebenarnya, Tuan. Seperti Ridwan katakan tadi, ialah sekarang ini mungkin kita dah bayar mahal-mahal sekali pergi tempat tu tidak memenuhi cita rasa dan tak sama seperti yang digambarkan di media sosial ataupun di laman sesawang itu. Disebabkan itulah mungkin pengguna-pengguna ni marah. Bila marah mereka menggunakan platform media sosial untuk meluahkan kata-kata itu. Tetapi bila kita bercakap mengenai hak pengguna, adakah itu hak mereka? Kita tidak boleh menafikan hak pengguna kerana setiap sen yang dibayar, iaitu pengguna itu berhak untuk mendapatkan hak mereka. Contohnya seperti tadi ada disebut tentang indah khabar dari rupa lah, kita kata. Bila pergi tempat tu, kita dalam gambar nampak lain, tapi apabila sampai itu tidak sama seperti dalam gambar tersebut. Maka dengan itu, sekiranya pengguna sentiasa mempunyai pilihan, sekiranya tidak mahu meneruskan dengan penginapan tersebut, mereka boleh membatalkan. Tetapi kalau mereka terpaksa ambil mungkin perjalanan jauh atau sebagainya, ataupun dah tidak ada pilihan sebagainya, mereka boleh membuat aduan sekiranya apa yang diiklankan tidak sama seperti yang mereka dapat. Iaitu mereka boleh membuat aduan kepada KPD dan SCP, iaitu salah satunya seperti mungkin pengiklanan palsu ataupun perkhidmatan tidak wujud atau sebagainya. Yang ini mereka boleh tegakkan hak mereka. Jadi dalam sektor pelancongan pula bagaimana dari segi hak? Contohnya, tidak berpuas hati. Expectation begini, sampainya begini. Itu betul. Ada haknya nak pergi ke KPDNHP. Sekarang, kalau kita tengok daripada trend, ramai pengguna ataupun pelancong ini mengambil jalan mudah dengan meninggalkan komen di laman sesawang yang sentiasa dikunjungi oleh orang. Contohnya laman sesawang untuk booking dan sebagainya. Itu meninggalkan kesan. Sebab apa? Bila orang nak book sesuatu tempat, dia akan tengok komen-komen tersebut. Adakah itu betul dan boleh digunakan sebagai pengguna? Itu adalah saluran yang betul untuk saya meletakkan komplain saya. Sebenarnya komen-komen ni sebenarnya ianya mesti dalam bentuk sifat membina. Bukannya ianya untuk bertujuan memburukkan seseorang, menjatuhkan bisnes dia, ataupun bersifat fitnah. Kerana itu ada komen-komen yang bahaya. Sepatutnya komen-komen ni kita perlulah berhemah dalam kita memberikan pendapat kita ataupun komen kita lah. Okey, kebanyakan yang komen-komen yang diletak, yang mana saya perhatikan, mana komen-komen ini tidak selamat, iaitu mana pengguna itu boleh diambil tindakan undang-undang oleh premis penginapan tersebut. Contohnya, katalah dia kata, saya dah pergi ke tempat ni, saya cadangkan jangan tinggal di tempat ni, jangan kunjungi tempat ni. So, benda tu itu semua ada komen-komen yang sangat bahaya. So, dan mereka, pengguna ramai yang tidak tahu sebenarnya. Kita ada banyak online booking platform, kita ada banyak. Tapi kebanyakan yang ada itu tidak berdaftar dengan pelancongan Malaysia. So, yang berdaftar hanya ada 2-3 sahaja yang online booking ni. So, apa yang boleh berlaku sekiranya pengguna itu disaman. Contohnya mereka membuat komen-komen yang tidak bernas ataupun ada niat untuk menjatuhkan ataupun melepaskan marah dengan ayat-ayat yang tidak sepatutnya. Pengguna itu boleh disaman, tetapi pihak yang menyediakan platform untuk membuat komen sebab tidak akan menanggung apa-apa. Dan itu komen-komen itulah menjadi asas perniagaan kepada online booking sekarang ni. Kerana komen itu yang akan dijual sebagai review sebagainya. Kalau kita tengok contohnya, sesuatu premis tersebut, premis penginapan tersebut, yang mana dia punya rating ataupun kita panggil penarafan
Itu adalah dibuat oleh pelancongan Malaysia. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, benda itu bukan seperti pelancongan Malaysia buat, walaupun hakikatnya memang pelancongan Malaysia yang berkuasa untuk memberikan penarafan penginapan. Tapi hari ini kita boleh nampak online booking yang buat. Dia kata premis ni 5 point something, 6 point something, 7 point something. Betul. So, adakah penarafan itu diiktiraf? Dan pihak pemunya perniagaan tersebut dihukum ataupun menjadi mangsa keadaan. Tapi itu merupakan satu suara kolektif daripada pengguna yang telah pun menggunakan perkhidmatan tersebut. Betul. Mereka menggunakan suara mereka, betul. Saya tidak menafikan. Tetapi komen tersebut mestilah komen yang berpatutan. Komen yang mencadangkan. Bukan komen-komen yang kata I not recommend this place, atau kata saya tidak cadangkan, jangan pergi tempat ni sepatutnya telah ditutup, tempat ni itu semua ada komen-komen yang bahaya. Okey, dalam isu contohlah bully cyber, ada satu kumpulan yang kita namakan sebagai cyber troopers, di mana mereka ini juga diupah untuk memberi komen-komen, ada yang untuk menjatuhkan reputasi sama ada individu ataupun satu perniagaan. Adakah perkara ini berlaku pada industri pelancongan seperti yang dikatakan tadi? Setakat ni saya tak dengar lagi. Saya masih belum dengar. Kerana tidak ada kepentingan untuk cyber troopers ni untuk attack sesuatu penginapan. Melainkan penginapan tu ada connection dengan politik atau sebagainya. Mungkinlah. Ya. Tapi saya rasa pengguna yang membaca komen ini juga perlu bijak. Okey. Sejauh mana komen ini betul? Contohnya saya bagi tahu. Okey. Contohnya katalah saya adalah pengusaha hotel, contohnya, dan saya tidak berpuas hati dengan pengusaha hotel B. Maka dengan itu saya pergi tinggal di pengusaha hotel B, dan masa saya keluar saya akan tinggalkan komen yang buruk terhadap dia. Untuk menjatuhkan perniagaan dia. Maka dengan itu saya boleh kategorikan komen-komen yang ada sekarang ni adalah komen-komen yang tidak selamat. Yang mana membunuh perniagaan orang lain, yang akhirnya ianya akan membunuh industri pelancongan Malaysia sendiri. Okey, kalau anda ada apa-apa pandangan, ketidakpuashatian ataupun apa sahaja persoalan, mungkin anda adalah suara pengguna, mungkin juga anda adalah suara pengusaha pelancongan, anda boleh hubungi kami. Nombor telefon tertera di kaca TV anda 0322829841. Jadi kami perlukan juga pandangan daripada anda untuk kita sama-sama berinteraksi dalam isu yang saya rasa dia sangat dekat dengan kita semua, kerana kita semua adalah pelancong sebenarnya. Sedar tak sedar kita semua pelancong. Ya, betul. Kita pernah juga untuk pergi melancong dan juga menginap di hotel-hotel ini. Bercakap mengenai hak sebagai seorang pengguna, apa di antara bentuk-bentuk aduan yang boleh kita lakukan dan boleh kita adukan yang pada pandangan tuan itulah ataupun komen yang ataupun aduan yang berhemah sebenarnya? Dari segi saluran juga? Okey, saya ambil daripada perspektif pandangan undang-undang. Okey, contohnya, apabila kita nak membuat sesuatu tindakan, kita nak menyatakan rasa ketidakpuasan hati kita. Yang pertama sekali, supaya kita tidak disaman ataupun kita untuk protek diri kita penting sekali kita memaklumkan kepada premis penginapan tersebut. Sekiranya premis penginapan itu ada menyediakan borang aduan, so kita perlu mengisi borang aduan sebab apa yang diadu. Okey, so sekiranya kita perlukan maklum balas dan premis penginapan itu tidak memberikan maklum balas, dan seterusnya kita boleh mengadu kepada Kementerian Pelancongan. Setiap negeri ada Kementerian Pelancongan ataupun ada pejabat pelancongan di negeri masing-masing. So maka dengan itu mereka perlu mengenal pasti dekat mana pejabat Kementerian Pelancongan dan buat aduan, kerana mereka juga ada penguatkuasa dan boleh pergi memeriksa betul tak aduan itu. So seterusnya sekiranya mereka mahukan ganti rugi, ataupun pemulangan semula, mereka boleh membawa perkara tersebut kepada tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia. Dan pengalaman-pengalaman itu dalam komen yang berpatutan mereka boleh share, tapi bukannya membuat kesimpulan ataupun keputusan dalam komen mereka yang boleh menyebabkan orang lain menganggap bahawa premis tersebut ada buruk. Mungkin yang berlaku itu adalah satu insiden kecil ataupun kita panggil perkara-perkara yang kata bukan selalu berlakulah di luar jangkaan. Contohnya sekarang kalau kita pun nampak dengan peningkatan pelancongan domestik yang sangat menggalakkan. Kadang-kadang kat situ pun berlaku keletihan pekerja ataupun mungkin ada perkara yang terlepas pandang. So dekat situ tu kita kena ada toleransi.
toleransi yang berpatutan ataupun kalau sekiranya mereka tidak mahu tolerate, perlulah dalam komen yang berpatutan, bukan komen yang menghantam. Yalah, selalunya komen yang diberikan ialah lambat sangat nak check in. Tapi kita kena fahamlah, kadang-kadang orang yang kat dalam bilik tu yang lambat nak keluar. Yang itu komen berpatutan. Dia kata lambat sangat nak check in, itu adalah komen yang berpatutan. Dia tapi apabila contoh dia kata lembab sangat nak check in, patut tutup hotel ni. Itu komen yang tidak sepatutnya. Cara mereka berbahasa. Cara mereka berbahasa. Kerana ia boleh mentakrifkan rasa marah seseorang dan akhirnya akan memberi kesan kepada tempat penginapan tersebutlah. Okey, dalam sektor pelancongan, peranan orang tengah tidak dapat dinafikan. Contohnya travel agency. Ya. Kalau seseorang itu tidak berpuas hati, adakah mereka perlu mengadu kepada travel agency ataupun kepada tempat penginapan ataupun produk pelancongan yang mereka pergi itu sendiri? Sebenarnya semasa mereka menginap, mereka boleh mengadu kepada tempat penginapan mereka sendiri. Sekiranya ada borang aduan disediakan dan sebagainya. Sekiranya mereka tidak mendapat maklum balas, maka dengan itu atau mereka tidak puas hati dengan jawapan yang diberikan, mereka boleh rujuk kepada travel agency. Kerana travel agency itulah yang menguruskan penginapan mereka di sana. Okey, bila kita bercakap mengenai rumah penginapan, kita tidak boleh lari daripada homestay. Homestay ni memang banyaklah sekarang ni kan. Pertama, kita nak tahu definisi homestay itu bagaimana. Kedua, adakah homestay ini perlu berdaftar dengan MOTEC? Sekiranya mereka ini tidak berdaftar, kemudian pengguna ini ada nak membuat aduan, adakah kita boleh mengadu mengenai homestay yang tidak berdaftar ini? Okey, kalau ini adalah isu yang sensitif lah. Okey, sebab saya tahu ramai yang menjadikan homestay ini sebagai punca pencarian rezeki mereka. Ya. Tapi perlu diakui, setiap perniagaan itu perlulah berdaftar dan selamat. Okey. So maka dengan itu definisi homestay tadi. Homestay ni dahulunya diperkenalkan adalah untuk pelancong datang mengenali budaya Malaysia, iaitu tinggal dengan tuan rumah. Betul. Okey, maksudnya mereka mungkin ada beberapa bilik, maka satu bilik itu dibenarkan untuk dijadikan homestay. Okey, tapi kebanyakan yang berlaku sekarang ni mereka sewakan terus satu rumah. Okey, bila sewakan satu rumah mereka kata itu homestay. Okey, sebenarnya itu bukan homestay. Sebenarnya itu sepatutnya ditakrifkan sebagai guest house. Bukan homestay. Betul. Dan guest house ini juga perlu berdaftar. Okay, kalau homestay, kalau kita kata mereka ada persatuan homestay sebagainya. Dan kena ada pengisian aktiviti. Ya, dan mereka ni perlu ada pengisian, macam contoh pengisian aktiviti dan berdaftar. Kenapa berdaftar ni adalah penting? Berdaftar dengan MOTEC ni adalah penting. Sekiranya berlaku sesuatu kepada yang menginap tersebut, sekiranya berlaku isu keselamatan atau sebagainya, sekurang-kurangnya mereka tahu ke mana mereka nak rujuk dan mengadu, dan tempat itu berdaftar. Dan rekodnya ada di MOTEC. Okey, untuk pendaftaran tersebut pula mereka perlu patuh pelbagai garis panduan. Contohnya antara yang paling penting sekali adalah dari segi keselamatan, seperti mereka perlu ada sijil bomba kena datang periksa bangunan, alat-alat mencegah kebakaran itu lengkap, sebagainya. Bukan kita bina satu rumah atas tanah tu ataupun kita beli satu rumah atas tanah kita panggil homestay. Ini semua adalah dikategorikan sebagai penginapan haram. Okey, kita ada pemanggil Khairul daripada Sabah. Khairul, silakan dengan soalan Khairul. Saya tak ada soalan lah, cuma pandangan lah. Okey, silakan. Pandangan saya tentang pelancongan ni sebenarnya attitude lah. Attitude pengguna dengan attitude ni lah, untuk pelancongan itu sendiri lah kan. Maksudnya ada kejujuran lah. Maksudnya dari segi sesuai pelancongan itu sendiri pun kalau dia marketing pun jangan terlampau orang kata apa macam berlebih-lebihan. Jadi membuatkan pengguna ni pun terikut macam contoh dia ada sediakan benda ni, ada sediakan benda ni. Jadi suddenly bila dia orang booking untuk pergi ke sana, dia orang maksudnya kecewa lah sebab benda yang dia orang tadikan tu, yang dia orang sediakan tu tak ada. Maksudnya attitude sebagai institusi pelancongan itu sendiri kan, maksudnya pemilik dengan pengguna tu kena ada. Jadi pengguna pula kalau kata benda tu tak menepati cita rasa dia perlulah orang kata berkomen terlampau serius lah. At least dia bagi komen kepada institusi yang pelancongan itu tadi supaya dia orang boleh perbaiki lah.
Gitu. Okey, terima kasih Encik Khairul. Ya, pandangannya, kejujuran dan juga janji bulan bintang. Kejujuran pihak pengusaha itu perlu bagaimana? Okey, sebab tu saya setuju dengan pendapat saudara tadi tu. Sebab dia kata kadang-kadang pergi itu indah kabar dari rupa ataupun apa yang dijanjikan itu tidak ada. Ya. So ini kita panggil perkhidmatan tidak wujud lah. Contohnya dia kata you datang tempat saya you akan dapat bilik sekian. Contohnya. Tapi bila pergi sana bukan bilik dah dapat benda lain pula kan. Itu maksudnya perkhidmatan yang tidak wujud ataupun gambaran iklan yang tidak betul. So dekat situ pengguna sebenarnya boleh membuat aduan secara online. Daripada dalam bilik tu mereka boleh ambil telefon dan membuat aduan kepada KPDNSCP. Okey, menyatakan rasa tidak puas hati mereka dan boleh bayar RM5 saja dan bawa kes mereka ke tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia untuk menuntut semula duit mereka. Okey. So saya rasa kita menggunakan saluran di tempat yang betul. Ya. Okey, tetapi komen-komen tadi tu, kalau komen-komen yang bersifat membina tu okey. Kita terima. Maksudnya sepatutnya tidak ada masalah lah. Tapi komen-komen yang bukan bersifat membina, menghentam, berniat untuk menjatuhkan perniagaan orang, kadang-kadang tidak berniat pun, tetapi perkataan-perkataan itu boleh ditakrifkan sebagai memfitnah untuk ataupun ada niat jahat untuk menjatuhkan perniagaan orang. So yang itu pengguna boleh disaman. Maksudnya pengguna yang memberi komen itu boleh disaman kalau mengeluarkan kata-kata kesat dalam komen. Ya, bukan sekadar kata-kata kesat. Kata-kata yang berniat jahat untuk menjatuhkan perniagaan orang. Boleh disaman. Kita Ini juga ada bahaya. mahkamah timbang-tara. Kena hati-hatilah dalam memberi komen kerana tak naklah kita jatuhkan satu situasi memberi fitnah kepada pengusaha. Sudah ada kes pun. Sudah ada kes pun pihak hotel saman pengguna. Betul. Dah ada. Kerana komen yang tidak kata, yang berbau fitnah. Tidak bernas ataupun komen yang tidak berpatutan. Dan itu perlu kita ingat di Tribunal Pengguna bukan 100% pengguna akan menang. Kerana Tribunal Pengguna memang dah cakap kalau pengusaha itu betul, ada bukti yang nyata, pengguna akan kalah juga. Dan kadang-kadang pengguna juga tersalah takrif. Ya, tersalah takrif, betul. Okay. Penginapan yang mereka pilih itu mungkin penginapan bajet. Okey, mereka tidak boleh expect segala yang ada di hotel 4 bintang atau 5 bintang atau 3 bintang akan berada di penginapan bajet. Ini adalah kesilapan-kesilapan pengguna itu sendiri. So semasa mereka nak pergi mendaftar masuk atau semasa membuat tempahan, mereka kena tahu apakah penarafan penginapan tersebut. So sekiranya mereka tahu penarafan ini ada begini. Okey, mereka perlu bersedia, ini dah mungkin perkhidmatan yang saya akan dapat. Inilah fasilitas yang mungkin saya akan dapat. Betul. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang terma dan syarat di bawah yang kecil tu. Tak nampak kadang-kadang kan. Dia tulis itu 1999 tapi dia ada plus tu kita tak nampak. Tapi hari ini kalau kita tengok pun industri hotel bajet pun berlumba-lumba untuk memberikan perkhidmatan terbaik. Okey, kadang-kadang walaupun mereka dikategorikan sebagai bajet atau sebagainya, tapi mereka cuba untuk menyediakan sesuatu yang terbaik kerana semuanya mengejar perniagaan. Okey, dalam situasi katakanlah penginapan tersebut, produk pelancongan tersebut telah pun mendapat komen-komen, ini banyaklah sebab ini suara kolektif kan. Jadi siapa yang pula yang mengawal dan juga melihat kembali komen-komen tersebut dan pihak mana yang akan datang audit untuk pihak penyedia perkhidmatan tersebut membaiki apa saja kesilapan yang mereka telah lakukan? Sedihnya audit, maksudnya ada audit ke tidak ni? Sedihnya tidak ada pihak yang mengawal komen-komen ini. Saya dimaklumkan oleh pihak-pihak pemain industri hotel. Mereka ada memberitahu bahawa komen-komen yang diberikan ni, okey, pihak hotel tidak diberikan peluang untuk dibetulkan dahulu. Okey, di mana pengguna apabila membuat komen, maka komen itu akan dihantar kepada pihak hotel dan kemudian akan dipublish tanpa kebenaran pihak hotel tersebut. Okey, di mana kalau pihak hotel itu perlu membalas komen tersebut, perlulah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh online travel agency tadi tu, OTA tadi tu. Hanya boleh kata okey, kami akui, kami mohon maaf ni. Mereka tidak boleh menegakkan hak mereka. Dan dia ni subject to approval, iaitu tertakluk kepada kelulusan untuk dijawab oleh pihak hotel tersebut. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Selamat pagi.
Belum bersedia lagi. Okey, belum, sebentar lagi. Sebelum kita mendapatkan pandangan. Okey, Syafiqah ada soalan. Sebelum bila kita bercakap mengenai aduan, kadang-kadang pengadu ini kita tidak tahu apa yang perlu kita sediakan. Sebab bila kita dah mengadu, contohlah kita nak ke balai polis ke apa, rupanya gambar perlu ambil, kena ada risik. Jadi sebenarnya untuk nasihat kepada mereka yang mungkin nak menginap di mana-mana, kita nak sediakan payung sebelum hujan lah ni, apa nasihat kepada mereka? Okey, pandangan saya macam ni. Sekiranya pengguna merasakan mereka tertipu ataupun terkilan dengan sesuatu perkhidmatannya, yang pertama sekali mereka bawa sekali iklan yang mereka jumpa. Yang mana iklan itu telah mempengaruhi mereka untuk ke tempat tersebut. Okey, pertama. Yang kedua, apakah masalah yang mereka hadapi? Bukti-bukti. Contohnya, bilik tak ada aircon ataupun dijanjikan ada aircon tapi tak ada aircon. Okey, bilik macam tu, bilik macam ni. Okey, bawa buktinya sekali. Dan seterusnya, biasanya kalau melibatkan polis ni, kalau melibatkan kecurian ataupun berlaku sesuatu perkara-perkara jenayah, baru kita akan pergi ke balai polis. Tapi yang bukti-bukti ini adalah lebih kepada tuntutan kita di kemudian hari. Seperti di tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia ataupun aduan kita kepada MOTEX. Baik. So, ada pemanggil Cik Amin daripada Kuala Lumpur. Silakan Cik Amin dengan soalannya, Cik Amin. Terima kasih pengacara. Saya nak ringkaskan pertanyaan saya. Ya. Mengapa majoriti pengusaha-pengusaha perhotelan di Kuala Lumpur boleh dikatakan 80% dikuasai oleh bangsa asing? Soalan yang cukup ringkas tapi kita juga perlu tahu. Kenapakah peluang-peluang itu tak diberi pada Bumi Putera ataupun orang sepatan? Contohnya, kepada satuan-satuan tentera untuk mengusahakan ataupun satuan-satuan yang perlukan untuk mengusahakan secara positif. Kenapa pihak kementerian tak boleh nak buat benda macam ni? Okey. Mungkin kita perlu juga perspektif daripada pengusaha pelancong sendiri. Tuan, macam mana? saya rasa pendapat Tuan tadi itu, kebanyakan premis-premis di Kuala Lumpur ni dikuasai oleh warga asing tu mungkin kurang tepat. Okey, mungkin ada dimiliki, tetapi kalau kita ikutkan syarat-syarat pelaburan di Malaysia, perlu ada share dengan orang tempatan. Betul. Perlu ada. So saya rasa setakat ini kita tak nampak lagi yang kata majoritinya dimiliki oleh warga asing tu, kita tak berapa dengar. Mungkin ada, tapi ianya bukannya dalam situasi yang bahaya yang sehingga menggugat ganggu ni. So kalau kita kata merujuk kepada kenapa tidak diberikan kepada golongan yang ini, kenapa tidak diberikan kepada golongan itu, saya rasa peluang sentiasa terbuka. Peluang sentiasa terbuka dan benda itu tidak ada sekatan kepada sesiapa pun. So mungkin untuk membuat premis, saya sentuh sikit, untuk membuat premis penginapan ni seperti hotel atau hotel bajet ni memerlukan modal yang besar. Bukan main ratus ribu tapi ianya melibatkan jutaan ringgit. So tak begitu ramai yang berani untuk menceburkan diri dalam bidang ni. Kerana modalnya dah besar dan kalau kita tahu pun baru dulu pun masa zaman PKP sebagainya, bank-bank semua tutup pintu untuk industri pelancongan. Dia kata buat masa kami KIV dulu. So ini ada risiko-risiko yang perlu diambil. Okey, termasuk jugalah komen-komen yang tidak berpatutan ni. Ini semua adalah membunuh perniagaan mereka. Mungkin yang asing itu ialah investor. Yes. Sebab macam tadi katalah memerlukan modal yang banyak. Jadi kadang-kadang nak cepat juga kan. Jadi investor-investor ni mungkin daripada asing, tapi pemilik dia tetap kena warga negara Malaysia. Dan kos-kos operasi hotel ni bukan rendah walaupun dia bajet, kos-kos operasi mereka adalah sangat tinggi. Dan kalau kita tengok kepada kos-kos utility seperti TNB sebagainya, charge elektrik kepada mereka ni adalah lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Betul. Kalau berbanding dengan kilang, mereka lebih tinggi lagi. Okey, banyak lagi sebenarnya perspektif yang dapat kita rungkaikan. Kalau nak bercakap mengenai hak pengguna dalam sektor pelancongan ini, contohnya lah kita ada salah satu bagaimanakah hotel yang berfranchise besar-besar ini nak compete
industri kecil kita Malaysia, hotel-hotel bajet, guest house kita nak compete dengan hotel berfranchise tinggi. Saya kira itu mungkin nanti kita akan panjangkan dalam segmen seterusnya lah, tuan. Kita bagi hint dekat penerbit supaya ada topik tentang tersebut. Sebab banyak lagi penipuan-penipuan di luar sana yang perlu kita bincangkan, terutamanya pakej-pakej umrah. Tak lama lagi ni. Itu betul juga. Itu pun banyak juga yang dapat kita bincangkan. Okeylah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur bercakap kepada kita mengenai hak pengguna dalam sektor pelancongan. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika. Kita nak ke Melaka. Cerita Pagi Melaka. Gaharu